Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hujan baru turun. Bila hujan turun kita baca apa? Nabi ajar? Ikut ustaz baca. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Boleh ingat tak? Nanti bila hujan turun, hujan yang menyejukkan, hujan yang memberikan manfaat, kita baca Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Baik. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dah kenyang makan dah? Makan apa tadi? Makan apa tadi? Nasi ayam. Oh, sedap Alhamdulillah. Jadi semua puasa dah hari ni? Patutlah nampak macam kurus sikit. Alhamdulillah. Ada tinggal puasa tak? Tak ada. Tak ada Ini perlih betul. Tak ada. Baik. Ada satu kisah. Siapa nak dengar cerita? Ada satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini dia berdakwah dekat Mekah 10 tahun lebih daripada 10 tahun dah. Lepas tu dia tengok masa dia dakwah tu kan, dia tengok orang-orang yang berpengaruh ni tak nak ikut dia. Yang ikut dia yang miskin, hamba. Jadi dia rasa macam susah lah. Sebab ramai orang tak nak ikut dia. Sedangkan dia ajak orang untuk buat benda baik. Kan Nabi ni dia ajak orang buat benda baik. Ajak orang bersedekah, cakap benda yang betul, jangan curi duit orang, jangan menipu. Kan? Tapi tetap orang tak nak ikut dia. Jadi dia rasa, tak boleh jadi ni. Mesti cari satu tempat di mana tempat tu mungkin boleh terima dia. Okey? Nampak macam apa? Kita perlu ni sikit lah, aktiviti sikit. Sebab ada yang macam tak pernah dengar. Dengar ke belakang? Okey, tak apa. Nanti kita buat aktiviti sikit. Baik. Bila ustaz sebut satu, tepuk sekali. Bila sebut dua, tepuk dua kali. Boleh? Satu. Dua. Lagi sekali. Satu. Dua. Okey. Dua. Dua. Tiga. Siapa suruh tepuk tiga kali? Patutnya kalau tepuk tiga kena diam je, sebab tak suruh tepuk pun. Tapi itulah manusia, suka reka sendiri. Suka reka sendiri kan. Dia faham dah, kalau satu tepuk sekali, dua tepuk dua kali, tiga kali lah. Okey. Kalau saya sebut satu, sentuh mata. Kalau dua, sentuh mulut. Satu. Dua. Okay. Mulut ada ni, nasi.
mulut ada nasi. Dia pandai. Dia yang semua mulut juga kan. Baik. So Nabi SAW rasa tak boleh ni. Tak boleh. Dia kena cari pengaruh luar supaya dapat perlindungan. Maka Nabi pun pergi ke mana? Nabi pergi ke Taif. Taif ni kalau dekat Arab Saudi dia macam Cameron Highland. Siapa pernah pergi Cameron Highland? Ada apa kat Cameron Highland? Cameron Highland ada apa? Ada macam-macam. Jawapan yang mudah. Ada macam-macam dia kata. Jawapan ni memang mudah betul lah. Confirm betul punya. Ustaz punya bahasa ni faham tak? Bahasa orang Perak, minta maaf sikit kan ada orang Perlis dia tak pernah faham kan. Ada apa dekat Cameron Highland? Ada strawberry, baru dia faham. Tadi dia kata macam-macam. Sebab dia kata ada apa? Dia macam apa ni, apa dia? Okey. Taif lebih kuranglah macam Cameron Highland. Taif ni tempat yang subur. Tempat yang banyak tumbuhan. Nabi berdakwah dekat sana. Nabi ajak orang masuk Islam. Nabi ketuk pintu rumah. Marilah masuk Islam. Orang tak nak ikut Nabi SAW. Orang tak nak ikut. Jadi apa yang berlaku? Orang-orang yang tak nak ikut Nabi ni, dia baling batu kat Nabi. Nabi pun tahan, elak, tahan, kena juga. Jasad Nabi berdarah. Badan Nabi berdarah. Daripada atas berdarah, mengalir sampai ke kaki. Maka Nabi SAW pun sedih. Sedih pasal apa? Bukan sedih pasal cedera tu sangat. Tapi sedih kerana kenapa orang tak nak ikut dia? Sedangkan dia bukan ajak orang buat benda jahat. Dia ajak orang buat benda baik. Tapi orang tak nak ikut. Maka Nabi SAW pun berjalan. Keluar daripada Taif. Nabi berjalan. Dalam hadis riwayat Bukhari tu dia kata, "Falam astafiq illa biqarni sa'alib." Aku tak sedar di mana langkahku berjalan. Aku tak sedar ke mana kakiku melangkah sehinggalah aku sampai di satu kawasan yang bernama Qarnus Sa'alib. Satu tempat tu namanya Qarnus Sa'alib, tempat orang ihram. Kalau orang daripada Taif tu dia nak pergi Mekah nak buat haji, dia kena ihram di situ. Tapi masa tu tak adalah haji Islam lagi. Tiba-tiba Nabi tengok kat atas, dekat langit. Nabi tengok, Nabi kata, aku nampak ada awan dekat situ. Awan memayungi Nabi. Ini keistimewaan Nabi. Bila Nabi berjalan, panas, awan akan tutup. Awan akan lindungi Nabi SAW. So Nabi tengok ada awan. Sebab Taif ni pun tempat yang panas. Arab Saudi ni panas pasir. Nabi tengok dalam awan tu, Nabi nampak, siapa tahu Nabi nampak apa? Dalam awan tu Nabi tengok, dalam awan tu Nabi ternampak sesuatu. Nabi ternampak Jibril. Apa itu Jibril? Malaikat Jibril. Jibril pun bagi salam dekat Nabi. Fanadani Jibril wa sallama alai, kata Nabi. Ni perkataan Nabi. Nabi sebut ni. Nabi kata, Jibril panggil saya. Dan Jibril bagi salam kat saya. Wa qala ya Muhammad. Dan Jibril kata, Muhammad, inna rabbaka qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alaik. Muhammad, Tuhanmu mendengar apa yang disebutkan oleh kaum kamu terhadap kamu. Dan Allah mengetahui apa yang mereka lakukan untuk menolak kamu. Kan Nabi kena baling dengan batu tadi? Jibril kata, Tuhan tahu. Tuhan nampak apa yang berlaku.
wa nadani malakul jibal. Jibril kata, ni Allah Ta'ala hantar kepada engkau wahai Muhammad malaikat yang jaga bukit. Lita'murahu bi amrik. Malaikat yang jaga bukit ni engkau boleh suruh dia buat apa saja. Malaikat ni jasad dia besar ke kecil? Besar lah. Besar mana malaikat? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah sebut. Nabi kata, baina ana amshi fi tariqi Makkah, fi Makkah. Ketika mana aku berjalan dekat Mekah, idh sami'tu sautan fis sama. Tiba-tiba aku terdengar ada suara di langit. Farafa'tu basari. Aku angkat pandanganku. Fa idza ana bil malaki alladhi qad ja'ani bi Hira. Tiba-tiba aku ternampak satu malaikat yang aku jumpa dekat Gua Hira sebelum ni. Kan Nabi masa dekat Gua Hira dia ada nampak satu malaikat. Tapi malaikat tu Nabi tak tahu siapa. Sebab dia datang kan dia peluk Nabi, lepas tu dia peluk 3 kali sampai Nabi penat, lepas tu dia bagi ayat Quran, lepas tu dia pergi. Dia tak ada kata, ya Muhammad, saya Jibril, marilah kita berkenalan. Jibril tak cakap macam tu. Kalau dia kata, saya Jibril, ini maikik saya. Contoh, dia fahamlah. Nabi kenal lah dia tak kenal. Dia peluk 3 kali sampai penat, lepas tu dia pergi. Dia bagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 5 ayat. Lepas tu dia pun pergi. Nabi kata, siapa ni? Sehingga Khadijah pujuk Nabi, bagi kekuatan, jumpakan Nabi dengan Waraqah. Waraqah kata, engkau akan jadi Nabi. Tapi Waraqah pun tak bagi tahu lagi. Dalam hadis tu, Waraqah tak bagi tahu tu Jibril. Waraqah kata nama dia Namus. Mungkin dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam Taurat, mungkin dalam Injil, Jibril tu digelar Namus. Malaikat yang membawa rahsia, khabar rahsia, Namus. Jadi Nabi SAW, dia tak kenal. Dia balik ketakutan, Waraqah bin Naufal, orang tua. Mata pun dah tak apa nampak. Dia kata, cuba kau dengar, cuba kau cerita kau nampak apa. Nabi pun cerita apa yang dia nampak dekat Gua Hira. Yang tu Namus, kata Waraqah. Yang tu pembawa khabar rahsia, iaitu pembawa wahyu yang pernah Allah Ta'ala turunkan pada Musa. Tapi Nabi ni bila dia dengar tu, dia macam, iya ke? Betul ke? Kan? Jadi dia pun tunggulah, kalau betul dia dah jadi Nabi, dia tunggu wahyu. Lama wahyu tak turun. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar sekali. Kenapa lama wahyu tak turun? Supaya perasaan takut Nabi itu tukar jadi rindu. Mula-mula takut. Lepas tu dah lama sangat, betul ke aku ni Nabi? Kalau Nabi takkan 5 ayat je turun. Kan? Jadi, dah jadi rindu. Rindu punya rindu, Jibril turun. Jalan dekat Mekah, tengok ada malaikat. Dia tengok, jalisun alal kursi. Aku ternampak malaikat yang datang. Jumpa aku dekat Gua Hira. Jalisun alal kursi. Duduk di atas kursi. Ma bainas samawati wal ard. Yang memenuhi langit dan bumi. Penuh. Ufuk tu penuh. Punya besar Jibril ni. 600 sayap. Jadi malaikat ni besar. Kan? Jadi malaikat ni dia punya jisim dia, jasad dia besar. Jadi malaikat yang jaga bukit ni, kita balik cerita kita. Masa pun tak panjang ni. McDonald pun dah sampai. Kemain lagi koma dapat McDonald dia. Tak apa. McDonald tu tak lari, dia kejar. Bagi orang lain makan dulu. Jadi Nabi SAW pun dipanggil oleh malaikat yang jaga bukit ni. Dia kata, ya Muhammad, Muhammad, kau bagi aja arahan apa kat aku. Kalau kau nak, aku boleh angkat bukit dekat Mekah, aku boleh hempap atas orang yang baling batu kat kau ni.
Malaikat jaga bukit kata, anytime you tell me. You tell me ke you told me? You tell me. Tol kena bayar kan? You tell me. Bagi tahu saya. Kalau nak, saya boleh angkat bukit, saya boleh hempap. No big deal. It's easy for me. Nabi kata apa, dik? Tawaran tu, orang baling batu kat kita, tiba-tiba malaikat datang. Hey, kau nak apa? Kau nak suruh aku binasakan dia? Kau nak suruh saya binasakan dia? Ambil gunung, hempap sampai penyek, biar jadi roti john. Macam, tadi kita dah kena baling batu ni, syok tak? Kalau ikut nafsu, kalau ikut hati, anytime. Ya, jangan 2 je bukit. Kalau boleh, semua bukit dekat Mekah tu angkat sekali. Itu kalau ikut hati. Tapi Nabi SAW kata apa? Bal arju an yakhruja min aslabihim may ya'budullah wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan angkat bukit tu. Jangan binasakan kaum tu. Kerana aku mengharapkan nanti akan keluar generasi, akan keluar keturunan daripada mereka. Satu kaum yang sembah Allah semata-mata dan tidak melakukan syirik kepada Allah. Pengajaran daripada cerita ni yang pertama sekali, Nabi SAW ajar kita satu sikap pemaaf. Kita kena ada sifat ni, memaafkan orang. To first. Kadang-kadang kita rasa bila balas dendam, kan? Bila kita ada kuasa sikit, kuat sikit, ada geng sikit kat sekolah, geng bas sekolah, kita nak pukul orang. Kita nak bully orang. Jangan. Kerana itu bukan sifat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sifat Nabi, sikap Nabi, sayang kat orang. Tahu sayang kat orang? Macam mana sayang kat kawan sebelah? Cuba tengok muka dia. Tengok muka. Tengok muka kawan sebelah. Sebut, saya sayang awak. Belum apa-apa dia dah tolak dah kan. Kawan ni baru nak sebut. Sian dia. Sayang dekat sahabat. Kalau Nabi boleh sayang ke orang yang baling batu kat dia, kita lagilah kena sayang kawan-kawan ni. Kadang-kadang kita tak rasa. Tapi bila kawan tu dah tak ada, baru kita rasa. Jadi sementara sahabat tu ada, kita sayanglah sahabat kita. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahawasanya kesusahan, kesempitan akan menjadikan kita ni orang yang kuat. Orang yang kuat ni bukan orang yang wrestling. Kuat bukan bermakna kita mesti badan ketak-ketak macam John Cena. No. Kenal John Cena? Kenal saja koma kan? Kuat ni Nabi sebut dalam hadis, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadid may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat ni orang yang bergaduh, bertumbuk. Tapi kuat ialah orang yang mampu tahan diri dia ketika marah. Tahan diri, tengah marah, tahan. Sabar, tu orang kuat. Kadang-kadang ialah, ni duduk asrama semua ni kan? Tak balik kan? Duduk dekat sekolah kan? Ada yang bergaduh, ada yang bertumbuk, ada yang bully. Jangan. Kerana ni tak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Walaupun kadang-kadang kita ada backup kuat. Oh, saya ada banyak geng. Jangan bully orang. Kerana ini bukanlah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kesusahan, Allah Ta'ala bagi kita ujian. Ada sebahagian daripada kita, mungkin semua adik-adik ni ada masalah, ada pernah ditimpa musibah. Mungkin orang yang tersayang telah meninggal dunia. Orang yang tersayang mungkin meninggalkan kita. Tapi ketahuilah, Allah masih sayangkan kita.
Allah inginkan kita menjadi orang yang berguna. Nabi SAW juga yatim. Sebelum Nabi lahir, ayah dia meninggal. Setelah Nabi lahir, ibu dia meninggal. Dijaga oleh atuk dia. Atuk dia pun meninggal. Maksudnya Nabi SAW itu diuji berkali-kali. Sampai dekat Mekah pun Nabi ditindas. Orang tak suka kat dia, baling lumpur kat dia, letak perut unta yang busuk di atas kepala dia. Tapi dia tak pernah balas. Dia sabar. Dan akhirnya, dia berjaya. Jadi adik-adik semua kena tunjukkan akhlak yang begitulah. Kita semua diuji dengan ujian kerana Allah Ta'ala nak kuatkan kita. Ya, kerana sifat besi, kalau tak dipanaskan, dia tak jadi bersih. Emas, kalau tidak dipanaskan, dia tak jadi cantik. Intan permata, kalau tak ada haba yang tinggi membakar karbon, dia tak akan jadi batu, diamond, intan. Maka begitulah sifat. Apabila lagi kuat ditahan, lagi kuat diuji, lagi kuat kita bertahan, maka kita akan jadi manusia yang hebat. Boleh janji tak? Boleh? Boleh. So kita kena ikrar dalam diri, aku nak jadi manusia yang baik, aku nak jadi tokoh satu hari nanti. Boleh? InsyaAllah nanti kalau kita bertemu 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, Ustaz nak adik-adik semua telah menjadi tokoh. Mungkin boleh memimpin negara. Mungkin mana tahu 50 tahun lagi jadi Perdana Menteri. Jangan lupakanlah abang-abang yang ada kat sini. InsyaAllah. Jadi cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan apa yang disampaikan. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.